Tahniah dan selamat datang ke Ant Builder Concept atau lebih mudah dikenali sebagai ABC. Ini adalah permulaan perjalanan anda di sini sebagai pengusaha digital ABC. ABC adalah syarikat pertama di dunia yang menawarkan anda peluang untuk menyatukan rangkaian digital dan rangkaian manusia. Langkah pertama sebagai pengusaha digital di ABC adalah dengan hanya membuat pelaburan minimum. Kedua, anda tidak perlu bersusah payah untuk mencari produk baru. Dan akhir sekali, anda tidak perlu menyimpan, mengurus, dan menghantar produk kepada pelanggan anda. Kami mempunyai pelbagai jenis produk yang dapat memenuhi pasaran semasa. Kami turut memiliki produk untuk kegunaan kanak-kanak, warga emas, dan wanita hamil yang turut merangkumi daripada aspek kesihatan, kecantikan, sehinggalah kepada penurunan berat badan, keanjalan payudara, dan juga mencegah penyakit kronik. Akhir sekali, kami turut memiliki produk yang sangat bermanfaat untuk enjin kereta anda. Oleh itu, ayo mulakan perjalanan anda sekarang. Pertama, anda perlu memuat turun aplikasi Telegram. Untuk pengguna iPhone, anda boleh memuat turun aplikasi tersebut daripada App Store, manakala peranti Android boleh melalui Google Play. Kemudian, anda boleh memilih bahasa yang anda mahukan. Seterusnya, anda dijemput untuk menyertai kumpulan atau channel Telegram ABC. Seperti yang anda lihat, semua kandungan digital akan disediakan untuk anda. Sebagai pengusaha digital ABC, anda hanya perlu klik, kongsi, dan jana pendapatan. Sangat mudah kan? Jadi semua, marilah berubah kepada dunia revolusi digital. Dan sekali lagi, kami ingin mengucapkan tahniah kerana menyertai kami di Ant Builder Concept. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Luqman bin Abdul Razak, co-founder of Big2 Bazaar sebagai moderator anda untuk Thrive TV. Untuk pengetahuan semua, Thrive TV merupakan sebuah channel ataupun sebuah platform yang memfokuskan kepada industri halal. Dan kita tahu sebagai orang Islam, right, industri halal adalah satu peluang yang sangat besar di luar sana. Dan juga kita fokus kepada positive entrepreneurship, iaitu keusahawanan yang positif. Dan kita dapat lihat ya tuan-tuan dan puan semua, di tengah-tengah pandemik yang tidak menunjukkan tanda-tanda nak reda. Sekarang ni kita dikejutkan lagi dengan varian yang baru, iaitu varian Delta yang dikatakan lebih ganas dan lebih mudah untuk merebak. Dan saya yakin di luar sana ramai juga yang diuji akibat daripada pandemik ini. Antaranya ada yang dibuang pekerjaan, ada yang dikurangkan ataupun diturunkan gaji, dan juga lebih-lebih lagi mereka yang bergantung kepada gaji harian. Dan mereka ini lebih terhimpit dan tersepit sama ada untuk mematuhi SOP ataupun memikirkan kelangsungan hidup mereka. Jadi hari ini kita akan membicarakan sebuah topik yang mana mungkin menjadi sebuah peluang kepada mereka di luar sana yang mungkin mencari-cari ataupun yang tercari-cari pendapatan tambahan untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka. Topik kita pada hari ini ialah network marketing ataupun M&M, penolong di tengah pandemik. Jadi seperti kita tahu M&M ataupun network marketing ini suatu topik yang sangat evergreen dan dia seolah-olah dah menjadi satu budaya di kalangan rakyat Malaysia. Cuma akhir-akhir ini kita mungkin dipotretkan ataupun seolah-olah kita diberikan satu gambaran bahawa M&M ini adalah suatu business model yang tidak baik ataupun mungkin satu perspektif yang negatif diberikan kepada M&M. Jadi hari ini kita akan merungkai, kita akan mengupas isu sama ada adakah benar M&M ataupun network marketing ini sebuah platform ataupun suatu business model yang memberi kebaikan ataupun sebaliknya. Bersama dengan kita hari ini ialah saudara Samsul Kamal Arifin, Ketua Pemasaran Digital and Builder Concept Sdn Bhd. Assalamualaikum Samsul. Waalaikumsalam Luqman. Okey, apa khabar? Alhamdulillah, so far so good.
Alhamdulillah. Jadi pertama sekali terima kasih kepada Samsul kerana sudi memenuhi jemputan Thrive TV untuk episod kali ini. Okey, Samsul, sebagai permulaan kita boleh mungkin boleh mulakan mungkin Samsul boleh mulakan untuk memperkenalkan sedikitlah latar belakang Samsul sebagai individu dan juga syarikat yang Encik Samsul ataupun Samsul terlibat sekarang ini. Okey, pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada saudara Luqman dan juga Big 2 Bazaar dan Thrive TV kerana sudi menjemput saya sebagai panel untuk topik yang sangat menarik pada hari ini. So, secara ringkas saya perkenalkan diri saya lah. Saya Samsul Kamal, bertindak sebagai Ketua Digital Marketing di syarikat N-Builder Concept dan juga sebagai Marketing Consultant kepada syarikat ni. Saya dah terlibat dalam industri network marketing ni untuk lebih daripada 20 tahun. Dan dalam penglibatan 20 tahun ni, of course, we have a lot of insights, perkara-perkara yang kita dapat tahu daripada observation dan daripada pengalaman. Dan penglibatan saya kebanyakannya khusus kepada training, pembentukan sistem syarikat dan juga pembangunan development of distributors, membuka pasaran di rantau ini di Malaysia, di Singapura, di Indonesia, di Thailand, di China. Ini penglibatan saya selama 20 tahun dalam industri network marketing. Dan of course yang paling latest ialah penglibatan saya dengan syarikat N-Builder Concept, di mana saya ditugaskan untuk implement the digitalization process of this company. So basically that would be my background in relations to this industry. Okey Samsul, kita pergi terus kepada soalan kita yang pertama pada hari ini. Untuk MLM ya, kita tengok ramai sebenarnya yang berminat ataupun yang telah pun menceburi bidang ini. Namun banyak juga yang kita dengar ya, sebenarnya ramai yang terlibat tadi tu berhenti sekerat jalan. Okey, ataupun mereka ni halfway dah give up. Jadi mungkin Samsul boleh kongsikanlah sepanjang pengalaman 20 tahun terlibat dengan MLM ini, apa antara punca ataupun sebab yang utamalah yang boleh menyumbang kepada perkara ni berlaku. Baik, this is a very interesting question, Luqman, because we can give you a definite answer why orang gagal dengan penglibatan just halfway through in network marketing. But before I explain the reason, kita juga kena faham bahawa it is not unique. This phenomenon yang gagal separuh jalan ni bukan unik untuk industri MLM saja. Kita dapat lihat perkara ini berlaku dalam industri insurance, dalam industri mutual fund contohnya, or if you are a real estate agent kan. So this is not unique to MLM. Tapi apa yang saya nak jelaskan kepada Luqman sekarang ni, daripada segi kenapa mereka gagal halfway dalam industri MLM, yang saya nak bentangkan sekarang ialah khusus kepada industri MLM. Sebab we are not involved in the other industries. We have been involved in this industry for 20 years. And this is the reason why. Over 20 years, Luqman, kita dah menjalankan kajian. So all this yang I nak bagi tahu ni kepada pendengar kita dan kepada Encik Luqman ialah perkara yang berlandaskan atas kajian dan juga based on empirical research and empirical data. So the first reason why mereka gagal dalam industri network marketing ialah, it might sound very corny but this is the truth. So I want to share with you. Pertamanya ialah mereka takut untuk mempunyai impian yang besar. Diorang takut nak have a big dream. Okay, kita selalu dengar benda ni, so it becomes very corny, macam malas nak dengar lah pasal impian ni. But let me explain why having a big dream is one of the most important factor to succeed in network marketing. Because kebanyakan orang masuk dalam network marketing, contohnya Mr. A, dia masuk dalam network marketing, dia kata dia cuma nak dapat pendapatan RM1,500 ataupun RM3,000 sebulan. Okay, that is very small. Saya nak buat part time, saya cuma nak buat RM3,000 sebulan, saya join syarikat MLM. Itu Mr. A. Mr. B pula, dia join another company and dia kata saya nak dapat pendapatan RM150,000 sebulan. So dua goal yang berbeza, dua matlamat yang berbeza. Nah, persoalannya ialah bila dua orang ni, Mr. A dengan Mr. B ni, yang mempunyai matlamat ataupun impian yang berbeza, adakah cabaran yang mereka akan hadapi dalam industri network marketing ni berbeza atau sama? Jawapan dia ialah cabarannya tetap sama.
Sama. Walaupun impiannya berbeza, size impian tu, seorang berani berimpian besar, seorang tak berani berimpian besar, ya. Tetapi cabaran yang dia nak hadapi itu sama. So dalam keadaan ini, orang yang berimpian kecil yang menghadapi cabaran-cabaran yang dalam industri ni ada cabaran dia, nanti kita akan kupas, ya. So bila mereka berhadapi dengan cabaran-cabaran ni, dia akan cepat putus asa. Saya cuma nak buat 1,500, saya cuma nak buat 3,000. Why should I go through all these challenges? On the other hand, kita tengok Mr. B, dia nak RM150,000. Dia berhadapan dengan cabaran yang sama yang dihadapi oleh Mr. A, tetapi dalam hati dia cakap, I want to make 150,000. It's okay for me to face these challenges. Tak ada masalah. I see. Betul. Cabaran yang sama. Tapi bila impian kita berbeza, ya, kalau impian kita kecil, cabaran yang sama tu jadi besar. Kalau impian kita besar, cabaran yang sama tu jadi kecil. Ya. So ini adalah sebab pertama ya mengapa mereka gagal dalam industri ni. But ini baru langkah pertama. Saya macam last sikit. Maknanya in terms of dia punya mindset lah. Maknanya dia letakkan satu limitation kepada goal dia ataupun dia punya tujuan tu. Jadi menyebabkan mereka ni lemah semangat, tidak terlalu motivated dan sebagainya. Betul lah? Correct. Because dalam industri ni, kalau kata you nak masuk dengan impian yang kecil saja, you nak buat RM1,500, RM3,000, when you are facing with the challenges, you akan cepat give up. Okay? But I nak kupas lagi, boleh bagi I masa sikit sebab this is very important. Ini baru langkah pertama. Ini baru langkah pertama. Ramai juga orang yang berimpian besar, ya, tapi tetap gagal dalam industri MLM. Betul tak, Luqman? Betul. Okay. Walaupun dah berada impian besar, tak perlu maksud you akan berjaya dalam industri ni. Kebanyakan orang yang berimpian besar pun tetap gagal sebab mereka tak ada step number 2. Ada 4 sebab kenapa mereka gagal dalam industri ni. Saya akan kupas satu persatu. Nombor 1, dia tak ada impian yang besar. Nombor 2, dia hilang excitement dia. Contohnya, bila dia join hari pertama, dia bukan main excited. So, bila dia jumpa pelanggan pertama tak nak, motivasi dia turun sikit. Bila dia jumpa pelanggan kedua pun tak nak, motivasi dia turun sikit. So on and so forth. Bila masuk ke pelanggan kelima tak nak, dia pun mula bertanya pada diri dia, self-doubt. Industri ni betul ke untuk saya? Maybe this industry is okay untuk saudara Luqman, but maybe this is not for me. So, number 2, why kebanyakan orang gagal dalam industri ni ialah because they lost their excitement tau. Now, bila you berjumpa dengan pelanggan akan terima you punya offer tu, whether it is the peluang ataupun produk, ianya berlandaskan atas faktor sama ada bila you sampaikan tu dengan penuh semangat dan dengan penuh excitement. Bukan atas landasan you memberikan informasi yang lengkap. You boleh bagi informasi yang lengkap pun, tapi kalau tak ada excitement, orang susah nak terima. Now the thing is, Luqman, excitement ni bila you sampaikan kepada pelanggan you, excitement ni nak datang daripada mana? Kita tak boleh fake the excitement, betul tak? Betul. So excitement ni harus datang daripada, kita tak boleh just petik daripada pokok and become excited. Tak boleh. Exactly. So excitement ni, when you see a prospect, when you see a customer, your excitement is genuine bila you benar-benar faham why you choose this industry and why you choose this company. Okay, so you betul-betul faham this company it is for me and this industry is the real opportunity for me. So bila I dah nampak peluang ini betul-betul memang untuk saya, excitement tu jadi real. So bila jadi dia macam menjiwai lah, dia menjiwai produk tu, business model tu. Jadi dia bukan buat sekadar untuk diri dia, tapi juga untuk memberi manfaat pada orang lain. Correct. Dia menjiwai dan juga dia faham. Dia faham tentang kebaikan dan ciri-ciri produk, dan dia faham tentang latar belakang syarikat, tentang kekuatan syarikat tersebut. The thing is, if you sendiri tak tahu kenapa you pilih industri MLM, dan you juga kurang pasti kenapa you pilih syarikat tersebut, bagaimana you nak meyakinkan orang lain untuk menyertai? So, this is among the reason why mereka gagal dalam industri. So, itu baru langkah kedua. Ramai orang juga ada big dream, dan juga mereka kekalkan excitement mereka sebab they know why they choose this company and this industry, but they still fail because dia orang tak ada langkah ketiga, iaitu they don't know how to start the business. Okay, dia tak tahu macam mana nak start business ni.
Alright, so dia duduk kat kedai mamak sebelum lockdown dululah kalau you tengok pukul 2 pagi kat kedai mamak tu ramai orang. Kebanyakannya orang MLM lah tu. Dia duduk cerita, bincang dengan dia punya upline, upline bincang dengan downline, tapi dah mula bisnes belum? Belum mula lagi. So duduk bincang-bincang, duduk order teh ais Besok pun duduk lagi sekali dekat kedai mamak, bincang-bincang, order teh ais lagi and then bisnes tak mula lagi. Akhirnya bisnes tak mula tapi kena kerja sebab tiap-tiap hari minum teh ais kat kedai mamak. So this is the third thing. They don't know how to start the business. So we are going to in our company we ada training yang memberikan pengajaran macam mana nak start this business. So this is step 3. Dan akhir sekali step 4. This is the most interesting step So bagi saya masa sikit untuk explain this part. Now banyak antara mereka yang ada big dream and then they kekalkan excitement dia sebab they know why they choose the company and the industry and they have start the business tapi akhirnya kan Luqman mereka juga kecundang di tengah jalan. Sebabnya lah kerana kurang kecekalan, tiada kecekalan dalam industri ni ada banyak cabaran tau. Pertama cabaran dia ialah no basic salary. Okay. So yang keduanya ialah mereka akan terima cabaran-cabaran yang datang daripada siapa tau? Yang akan datang daripada ahli keluarga. Alright. Now contohnya saya ambil Luqman sebagai contoh Luqman seorang graduan, betul tak Luqman? Betul. Okay. So Luqman seorang graduan. Kalau katakan selepas habis saja you graduate, you join MLM company, you rasa macam mana feeling ibu dan ayah you? Adakah mereka akan buat kenduri doa selamat, syukur anak kita dah masuk syarikat MLM setelah bapa spend RM200,000 untuk hantar dia ke overseas untuk belajar untuk 3 tahun. Lepas dia balik ke Malaysia, syukur alhamdulillah mak dia masuk syarikat MLM, syukur. Tak mungkin lah jadi macam tu, betul tak Dia ada skeptical ataupun satu persepsi negatif lah. Mana dia tengok MLM ni seolah-olah macam budak kalau tak pergi universiti pun boleh buat. Seolah macam tu lah persepsi dia. So the first cabaran yang akan datang is daripada orang yang terdekat dengan ibu dan ayah kita. Okay. In fact dia akan buat kenduri doa selamat untuk you Luqman selepas you berhenti daripada syarikat MLM. Okay. Then terbalik pula terbalik. Terbalik. So the next thing is yang akan datang cabarannya ialah daripada kalau you dah berumah tangga, kalau suami cabarannya akan datang daripada isteri dan isteri cabarannya akan datang daripada suami. There's a saying in MLM yang katakan suami yang melibatkan diri dalam industri MLM ni mati atas katil. Maksudnya kan bila dia nak tidur kan bini dia beletir dekat dia, isteri dia beletir. Abang sudahlah bang, kenapa masuk syarikat MLM ni lama-lama mati suami dia atas katil. There's a saying in this industry lah. So cabaran akan datang daripada isteri. Kalau isteri pula masuk dalam industri MLM dan suami tak masuk, cabaran akan datang daripada suami lah. Satu lagi cabaran, kawan-kawan kita juga akan memberikan cabaran pada kita. Dia akan memperkecil-kecilkan kita punya semangat tu. Alah, you bawa kancil aja you boleh rasa ke you boleh make it in this business? Kawan-kawan akan mengatakan kata-kata begini. Lepas tu pula bila kita dah tukar kereta besar, dia akan cakap berapa lama je dia boleh pakai kereta besar tu, tak lama lagi kena tarik lah. Ini semua adalah cabaran-cabaran yang akan datang daripada kawan-kawan. Dan akhir sekali cabaran yang paling besar yang membuatkan orang gagal, hampir 90% pengedar dalam industri ni, ini berlandaskan atas fakta gagal dalam industri network marketing ialah kerana fear of rejection. Takut dengan penolakan. Bila orang cakap tak nak, tak tahu muka ni nak letak kat mana. So saya ulang balik kenapa dia orang gagal halfway is because dia orang tak berani berimpian. Ada yang berimpian pun tetap gagal kerana tak dapat kekalkan excitement tu sebab they don't know why they choose this industry or this company. Nombor 3, walaupun mereka ada 2 faktor ni, mereka tak tahu macam mana nak mula. Dan akhir sekali walaupun ada 3 faktor ni, kecundang juga Luqman sebab tak ada kecekalan. Itulah sebab kenapa ramai yang mati separuh jalan dalam industri MLM. Okay, Samsul, sangat menarik sebab saya mungkin saya sendirilah first time dengar all those 4 reasons tadi tu. So kita berpindah pada soalan seterusnya. Sekarang ni kalau kita tengok sekarang adalah satu era yang mana
kita semua benda kita nak convert kepada digital. Jadi dia bukanlah sekarang ni fasa ataupun era di mana kita boleh jumpa secara fizikal, secara public dan sebagainya, because sekarang ni ada SOP, jadi kita agak terhad. So The new normal lah. New norm lah. Right? Yeah. Dulu orang kata kalau nak buat MLM ni biasanya kita akan call, ajak pergi makan, ajak pergi minum. Jadi sekarang ni macam mana? Apa cabaran ataupun perbezaan lah yang boleh Samsul kongsikan dulu punya fenomena ataupun era dulu dengan era sekarang? Baik, sekarang ni kita nak cakap tentang the era of digitalization lah, betul tak Betul. I think banyak yang tertanya-tanya juga dalam era social media, dalam era digital macam mana nak buat MLM? Can I still see my prospect face to face? Kan? Betul tak? Betul. But to me kan, dalam era pandemik dan juga the new norm ni, saya pinjam kata-kata daripada negara jiran kita, iaitu dia kata dalam kesempitan ada kesempatan. Okay, so kita tengok dalam era pandemik ni sebenarnya pada kami ini adalah satu kesempatan. We should not be afraid of it. We should embrace it. Okay, now kita tengok era sebelum pandemik, sebelum COVID, sebelum lockdown. Kita tengok era sebelum tu. Macam mana distributor, pengedar MLM menjalankan perniagaan. Mereka pergi jumpa prospek, betul tak face to face. So the thing is that, macam I baru je cakap tadi, Luqman, 90% of the distributor gagal, mati separuh jalan, ialah kerana mereka takut dengan penolakan. Takut nak jumpa prospek face to face. Betul tak, Luqman? Betul. Banyak orang, katakan saya ambil Luqman sebagai contoh lah, you nak pergi jumpa pelanggan you dalam rumah. Ini zaman pre-COVID lah, sebelum COVID So you tekan loceng satu kali, Assalamualaikum, tak ada jawapan. Selepas 3 minit tekan lagi, ketuk pintu, Assalamualaikum, tak ada orang jawab. Selepas 5 minit tekan lagi loceng, tak ada orang jawab. Macam mana you rasa, Luqman? How do you feel? Satu, kalau saya lah personally, kalau you next house lah. Perasaan macam mana perasaan? Ya, kita akan down lah. Of course down, kita akan down. Betul. Okay, down lah, kecewa lah Tapi sebenarnya untuk pengedar-pengedar yang baru menyebui industri MLM, mereka bukan down atau kecewa tau. Bila dia tekan loceng 2-3 kali, rumah pelanggan dia tak jawab, you tahu tak macam mana dia rasa? Dalam hati dia cakap, nasib baik tak ada orang kat rumah. Kalau ada kat rumah, apalah yang saya nak sampaikan kepada dia. My point is that they have that fear tau. Fear nak jumpa pelanggan. Okay, so bila orang tak jawab kan, dia cakap, nasib baik tak ada orang. Kalau ada orang, what am I going to say? Then kalau dia reject, mana nak letak muka ni? So my point is, dalam era digital ni, we have overcome this issue tau. Yang mana tak perlu lagi jumpa orang face to face, tak perlu lagi nak overcome the fear of rejection. A few years ago, saya kendalikan satu latihan di Genting few years back lah di mana kita kendalikan latihan yang kita panggil firewalk training. Firewalk training ni di mana dalam 250 ahli kita terlibat dalam training ni. Mereka diperlukan untuk jalan atas bara api Luqman. Right? Firewalk training. Betul-betul kaki ayam lah. Berkaki ayam lah. Berkaki ayam. Yes. Wow. Kita nak kendalikan latihan tersebut, dan dalam 250 orang yang terlibat tu, 249 semua jalan atas api. Satu tak nak jalan sebab dia kata atas faktor agama dia tak nak buat. Tapi yang 249 tu semua buat. Ada yang buat 2-3 kali. Why we conduct this training is because to overcome the fear of rejection. Now, if you can walk on fire, yang you rasa you takut ni, now you can do it. So, benda-benda lain you dah tak takut lagi. My point is this tau. Kita ambil langkah-langkah yang begitu ekstrim untuk atasi orang punya fear of rejection ni. But now, in the era of digitalization, seperti apa yang diterapkan oleh Ambiler Concept, you tak perlu lagi jumpa pelanggan. No more rejection. Everything is not only digital, everything is absolutely mobile. To us, digital saja tak cukup. Kita go one step further. That is, everything is going on mobile. So to me, dalam era digitalization, in relation to MLM industry, it is not a drawback.
it is actually an advantage because kita dapat overcome one of the biggest challenge that has been inherited in network marketing, iaitu fear of rejection. Sekarang ni tak perlu lagi dengan era digital. You what is the requirement for you to succeed in network marketing in the era of digitalization is you kena perlu ada smartphone. That's all you need to have. Betul. Right? Yeah. So terima tambah kasih. sikit. Okay, boleh. Lagi, So the process of selling and the process of recruitment, semua ni dilakukan dengan telefon mudah alih ataupun dengan your mobile phone saja. So there is no more face to face meeting. I see. So dia lebih nampak lebih mudah dan ringan dah nak compare dengan dulu kan, whereby we have to face the prospect and then convince them. Sekarang ni kita guna mobile ataupun contohlah WhatsApp dan sebagainya. So lebih mudah untuk kita approach, betul? Correct. I see. Okay, Cik Samsul, hari ni kita punya topik yang sangat menarik, iaitu kita nak tengok sama adakah M&M ini sebenarnya mampu untuk menjana pendapatan, especially to those yang mungkin dalam keadaan yang agak terhimpit ataupun tersepit ini. Jadi apa pandangan Samsul? Adakah sekarang ni sesuai ataupun masa yang sesuai untuk berkecimpung dalam bidang ini secara part time ataupun secara full time? Baik, to me dalam masa kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan juga kita dalam keadaan lockdown, I think this is the best time for us to get involved in network marketing. I will explain kenapa. Now, network marketing bukannya satu-satunya industri yang kita boleh masuk dan berjaya. Banyak lagi benda lain yang kita boleh buat, betul tak? So, tapi kan industri lain mungkin memerlukan banyak kepakaran yang mungkin ramai orang tak ada. Tetapi dalam industri MLM, the requirement for you to join an MLM industry ialah cuma you perlu jadi rakyat Malaysia dan juga 18 tahun ke atas. That's it. There is no other requirement. Sebenarnya kebolehan yang diperlukan untuk berjaya dalam industri MLM, budak yang darjah 3 ada kebolehan tersebut. They had that skills as well. So it's not really about you punya keupayaan ataupun kebolehan. Bukan ianya berlandaskan atas kemahuan. So the question is, why should you join network marketing as compared to other industry? Kalau kita dapat tengok sekarang ni ramai jutawan kosmetik, betul tak? Betul. Lambatkanlah sekarang ni, memang lambat. Ramai and there's so many silent millionaires out there. Jutawan yang kita tak tahu pun mereka jutawan, and mereka menjual barangan kosmetik dan macam-macam lah. Dan you mungkin terkejut, Luqman, kalau you dengar sales diorang. Ada yang jual cupcake annual sales sampai 100 juta setahun. 100 million per annum. Wow. So business model dia ikut business model agency. Bermaksud diorang pakai agent and diorang promotekan barang-barangan tersebut. Now, this is one business opportunity. Tapi kalau you comparekan business model agency dengan business model MLM, banyak kelebihan business model MLM kalau you comparekan dengan business model agency. So, I akan kupas satu persatu. Saya ambil contoh syarikat saya lah, and Builder Concept, sebab saya tak dapat nak bandingkan dengan syarikat lain. Kalau katakan you nak jadi seorang agent produk kecantikan, the first challenge is that you kena buat you punya content, content sendiri, digital content lah. We talk about the era in digitalization sekarang. You kena buat your digital content. Content is king, and ramai orang tak ada kepakaran buat content. Ini first. Betul. Secondly, you kena buat packaging produk you sendiri. You kena pack, and then you kena buat delivery. You kena buat benda ni. Then yang paling mengesan, yang crucial sekali ialah dalam bentuk compensation plan dia, plan pemasaran dia, dia tak boleh override dalam peringkat yang dalam tau. Bermaksud you punya pendapatan, kebanyakannya, hampir semua pendapatan, 90% pendapatan you berlandaskan atas jualan you sendiri. So you tak dapat ambil pulangan daripada productivity kumpulan you sangat.
Okay, sebab dia limited level, ya, cuma mungkin level ketiga. Dan bila orang kat bawah you mencapai peringkat yang sama dengan you dah tak dapat override orang tu lagi. Okay, this is what we call breakaway. So ada banyak kelemahan di sini tau. Sebab kalau kata kita dapat menaja ataupun kita dapat bawa masuk seorang rakan niaga yang kita nampak agresif, okay, so mula-mula kita rasa happy lah, rakan niaga saya ni agresif, ya, kerana daripada jualan dia saya dapat menjana pendapatan, ya, that is overriding. Tapi bila dia meningkat naik pangkat sama dengan you dah tak dapat override dia lagi. So ini adalah satu kelemahan yang besar dalam business model agency ni. Tapi ini tak berlaku dalam industri network marketing, because network marketing namanya pun multi level marketing. You dapat override berperingkat-peringkat, ya. So kalau kata you dapat seorang pengedar yang agresif, you should be happy, ya, sebab you akan dapat menjana pendapatan daripada kumpulan you. Satu kelebihan industri MLM ni ialah you bukan saja dapat pendapatan daripada jualan pribadi, tapi dapat pendapatan daripada produktiviti kumpulan you. That's why pendapatan pengedar network marketing ni jauh lebih besar, ya, sebab there is an overriding concept from the group, right? So and then dalam industri network marketing, saya ambil contoh syarikat saya lah, Apple konsep, ya. You tak perlu buat content, ya. Kita akan sediakan semua content untuk you. We will create all the contents for you. Digital content dalam bentuk poster, digital poster, caption kita akan buat dalam bentuk video kita akan buat, ya. So you cuma guna je content yang kita dah sediakan. Dan you tak perlu buat pengurusan, you don't have to buat delivery, and then there is no breakaway daripada segi marketing plan. So there's a lot of advantages kalau comparekan dengan industri yang agak similar dengan industri MLM, ya. Because in our business model, kita sediakan semua, ya. We give you all the support. You cuma perlu klik, share and earn, ya. You cuma klik, kongsi dan jana pendapatan. That's all you need to do. You don't even have to create the content, ya. Ada antara pengedar kita yang cuma buat perkongsian konten yang kita sediakan, just post di Facebook dan di Instagram, ya, mungkin 2 atau 3 kali satu hari konten yang kita sediakan, dan dapat menjana jualan sebanyak RM20,000 sebulan, ya. So itu satu perkara yang mudah. Then the best part is dia tak perlu jumpa pelanggan face to face yang dia orang takut sangat ni, kan. So betul. They don't have to do that. So I think rather than kita takut dengan era digitalization ni, kita patut embrace it. Sebab kebanyakan orang yang berjaya ialah mereka yang mampu ambil kesempatan dalam masa era berubah. They take advantage of changes. Dalam era yang perubahan yang sangat pesat ni, ramai yang akan kecundang, tapi ramai juga yang nampak peluang dalam perubahan ni. Ya. Okay. Alright, Samsul. Ya. Sekarang ni kita tengok, since tadi kita dah share banyak peluang dan sebagainya, mungkin antara kerisauan ataupun kegusaran yang ada di kalangan masyarakat ialah adakah MLM ini, ataupun macam mana kita nak membezakan adakah MLM ini legit, sah di sisi undang-undang ataupun sekadar scam. Sebab banyak kita dengar di berita di media sosial atau media masa, bila dah once dah join baru tahu dah trap ataupun dah terperangkap. Jadi macam kita nak membezakan perkara tersebut. Okay. Baik. This is a good question. So, kalau dulu senang kita nak bezakan syarikat scam dengan syarikat yang legitimate. Okay, zaman dulu, sebab syarikat kalau dululah, we talk about 10 years ago, syarikat yang scam ni dia orang tak ada produk. Syarikat yang genuine, they are product based. Mereka pengedar mereka dapat pendapatan daripada penjualan produk. Tapi syarikat scam, pengedar mereka dapat pendapatan daripada recruitment. There is no product. So this is one of the best way for you to differentiate syarikat scam dengan syarikat yang genuine, ya. Tetapi now because mereka yang menjalankan penjagaan scam ataupun piramid ataupun money game ni, ya, antara nama-nama yang diberikan kepada business model demikian, mereka dah jadi kreatif, ya. They have become so creative that it's very difficult for you to differentiate mana satu yang betul, mana satu yang tidak, ya. Tapi secara asasnya, pertamanya lah nasihat saya kepada semua yang nak betul-betul mencuburi, you make sure company tu berlesen dulu. Make sure dia ada lesen yang dikeluarkan oleh KPDNKK, syarikat yang sah, dan juga tengok latar belakang
pihak pengurusan. Ya, antara faktor yang Samsul, penting. Ya. sorry, kita boleh check ke atau ada website yang kita boleh check dia punya apa sah tu lah, legitimate Boleh, or not? boleh. Ya, you I see. minta aje dekat, you boleh minta aje dekat syarikat tu. Boleh tak saya tengok AJL, license akta jualan langsung you. Ya, minta I lesen see. tu. Ini benda yang paling Okay. asas lah. Tapi kena hati-hati Luqman, sebab banyak syarikat yang scam ni, dia orang ada lesen juga. Ya. Dia have license Okay. also. Ya. Jadi mereka pun dah tahu dekat mana apa dia panggil loophole ni. So dia cuba untuk isi supaya orang terkeliru lah. Betul ke saya boleh katakan begitu? Begini, let me paint you a more accurate picture Okay. penjelasan yang lebih tepat. Malaysia ni adalah salah satu negara yang mana industri money game ataupun industri piramid paling maju dalam dunia. Itu satu penghargaan ke satu apa itu? Itu satu fakta lah ya. You nak tengok itu sebagai satu penghargaan atau tidak, that's up to you. Tapi Malaysia adalah salah satu negara yang paling market leader, peneraju syarikat-syarikat scam, syarikat-syarikat piramid, syarikat-syarikat money game. Now, the modus operandi dah berubah. Luqman ya, I cuma nak bagi tahu sebab kita terlibat dalam industri ni, kita tahu what's going on. Sekarang ni Luqman, mereka yang nak menyertai syarikat-syarikat ni, ya, ataupun syarikat-syarikat yang scam ni dah tak tutup hakikatnya yang mereka ni syarikat-syarikat scam. Mereka tak tutup dah. Tidak, So bila pelanggan tanya, adakah syarikat ni syarikat money game, then dia orang akan cakap, this is money game kami. Dan kalau orang tanya, adakah syarikat ni akan tutup dalam masa 6 bulan, sebab syarikat money game ni semua kan short term kan, ambil duit orang lari, betul tak ya? Ya, so ada pelanggan tanya, adakah syarikat ni akan tutup dalam masa 6 bulan? Jawapan dia apa tahu Luqman? Pasti akan tutup dalam 6 bulan. That's why you kena join sekarang. Okay, so so dia encourage dengan cara macam tu Dia encourage orang dengan cara yang okay. So you kena join sekarang sebab lagi 6 bulan nak tutup ni. So orang yang join tu, mereka menyertai dengan penuh kesedaran bahawa it is a money game and a scam company. This is what going on right now. I see. So dengan rela hati lah mereka ni terlibat dan sedar perkara tersebut berlaku sebenarnya. Benar. Ya, betul. I see. Okay, Samsul, mungkin sedikit lah sebelum kita boleh wrap up the session, sedikit berkenaan dengan and build the concept. Adakah and build the concept ini syarikat legitimate ataupun scam? Mungkin ambil sedikit peluang ni untuk ceritakanlah kepada orang yang mendengar kita sekarang. Baik. Of course, we are a very stable company. Kita adalah syarikat yang sangat stable. In fact, our parent company adalah company yang dah berumur hampir 100 tahun. Okay. Our parent company adalah company yang terlibat dalam industri perkilangan, industri perubatan, industri telekomunikasi, industri banyak industri lah, berbagai-bagai jenis industri. Kita ada plantation dan sebagainya. So kita terlibat dalam industri hartanah. So company induk kami dah hampir 100 tahun. So this is a company that is built for long term. In fact bangunan kami pun we have our own building di Kota Damansara. So kita ada lesen yang sah yang telah dikeluarkan oleh KPD dan KK. Dan satu perkara yang saya nak terangkan di sini tentang N-Builder Concept ialah saya berani cakap lah we are the first company in the world to integrate the human network and the digital network. Bermaksud walaupun kami syarikat network marketing, tapi kita incorporate the digital network into our business. So this is a company that truly is a company that incorporates digital network and human network. So apa yang seorang pengedar perlu buat ialah cuma klik, share dan earn. Okay, you cuma klik, kongsi dan you akan dapat jana pendapatannya, di mana anda akan diberikan sokongan sepenuhnya. Daripada segi kalau nak meyakinkan pendengar lepas pandemik ni, you are most welcome to contact me ataupun you can just come over to our office. Kita menyediakan berbagai-bagai jenis produk kesihatan. We are a product based company, produk yang ada untuk semua
permintaan for any sort of demand, sama ada you kanak-kanak ataupun produk untuk wanita hamil ataupun produk untuk just nak jaga general health, produk untuk mata, produk untuk otomotif, produk untuk mereka yang mengidap kanser, dan berbagai-bagai lagi lah. Kita mempunyai berbagai-bagai jenis produk yang menepati semua bentuk pasaran. So sebagai seorang pengedar, you tak perlu risau. We have the best products that comes from all over the world. In fact, one of our product is Jelly Gamat. Jelly Gamat ni ialah satu produk yang kita berani cakap that we are the market leader of this product lah. Jenama produk kami dah terjual lebih daripada 10 juta botol over the years. And kita ada kilang kita sendiri semua. So daripada segi that product, we dare say, saya berani cakap that we are the market leader for that product lah. So dengan menyertai kami, you have the assurance that you are joining a company that is big for long term, company yang berlesen, company yang mempunyai management team yang sangat berpengalaman, and also you have quality products by joining and build the concept. Okay, sedikit Samsul, sebelum kita habis, mungkin sedikit lagi lah, macam mana kita nak tahu tentang detail-detail, all these details about your company and then about your products. So ada tak website ataupun any portals that we can go through? Sure. Feel free to visit our website at www.abc360.com. So you can have all the informations there. And also you can also call or contact me directly lah, tak ada masalah, no problem. Okay, alright. Okay, Samsul, terima kasih atas perkongsian pada hari ini, dan sekali lagi lah kita mengucap terima kasih kerana sudi untuk bersama kami untuk episod yang kedua di Thrive TV. Sekian sahaja saya, Luqman Abdul Razak, co-founders of Big2 Bazaar untuk Thrive TV. So untuk makluman semua, sekali lagi lah saya boleh kongsikan, Thrive TV adalah sebuah platform ataupun channel yang memberikan inspirasi kepada positive entrepreneurship dan juga halal industri. Jangan lupa like, komen dan share video ini untuk kita sebar luaskan lagi aura ataupun energi positive entrepreneurship kepada seluruh rakyat Malaysia khususnya, dan juga secara umumnya kepada seluruh dunia, insya-Allah. Jadi Samsul, itu sahaja, kita jumpa lagi insya-Allah akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye. Waalaikumsalam.